الحمد لله الحمد لله الذي رفع درجات العلماء العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الحق واليقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وتعلموا من العلم ما تعرفون به ربكم ويستقيم به دينكم. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan tinggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kehidupan kita ini mendapat keberkatan di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral, seperti pada Jumat hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk Guru Insani Pemangkin Generasi Madani. Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya Islam sangat mementingkan ilmu pengetahuan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengiktiraf kedudukan orang yang berilmu sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang telah dibacakan di awal khutbah tadi, yang bermaksud nescaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Saudara, ayat tersebut jelas menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat tinggi nilai-nilai keilmuan dan yang berkaitan dengannya, termasuklah orang yang menyampaikan ilmu dan penuntut ilmu. Ini menunjukkan martabat guru sangat tinggi dan mulia, selaras dengan ketinggian ilmu itu sendiri. Tuan-tuan yang dikasihi Allah, guru berperanan sebagai duta rahmah yang sentiasa kreatif dan inovatif untuk mendepani gelombang transformasi pendidikan. Mereka bertanggung jawab melahirkan generasi muda yang patriotik, yang berilmu dan memiliki jati diri yang kukuh untuk mendepani kehidupan di dunia dan menggapai kebahagiaan di akhirat. Guru juga berperanan menyediakan pengajaran yang bermakna, yang membimbing dan mentarbiah anak bangsa sehingga mencapai tujuan falsafah pendidikan dan karamah insaniah dengan melalui pembudayaan ilmu. Daripada Abu Umamah Al-Bahili, sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesungguhnya Allah dan malaikat dan seluruh penduduk langit serta bumi, sehinggakan semut di dalam sarang dan ikan di lautan, turut mendoakan guru yang mengajar kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmizi. Saudara muslimin, kerjaya sebagai seorang guru merupakan pekerjaan yang mulia. Mereka bukan sahaja berilmu dan juga menyampaikan ilmu, malah mereka juga adalah muallim, mudarris, muaddib, murabbi dan mursyid yang merujuk kepada peranan dan penglibatan guru terhadap usaha-usaha pembentukan akhlak dan kecemerlangan pribadi para pelajar. Sedarlah, siapapun kita pada hari ini, dimanapun kedudukan kita, semuanya adalah hasil daripada jasa dan pengorbanan guru. Justru wajarlah mereka dihargai bersesuaian dengan kedudukan dan kemuliaan guru yang telah diangkat dalam Islam. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, sesuai dengan nilai dan makna pendidikan, maka hari ini peranan guru adalah sangat besar dan mencabar untuk melahirkan pelajar yang cemerlang ilmu dan adab. Untuk itu, guru perlu memberi komitmen yang terbaik sekaligus merealisasikan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melahirkan anak yang baik lagi cerdik dan sekaligus mewujudkan suasana murid ceria, guru bahagia, sekolah bidara dan negara sejahtera. Muslimin yang dirahmati Allah,
adab dalam menuntut ilmu sangat dititik beratkan untuk mendapat keberkatan. Imam Malik rahimahullah pernah berkata pada seorang Quraisy, "Ta'allamil adaba qabla an tata'allama al-'ilm." Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Tuan-tuan, para sahabat Nabi sangat memuliakan guru mereka. Urwah ibnu Mas'ud menceritakan bagaimana para sahabat Nabi amat menghormati guru mereka, yaitu Rasulullah SAW. Menurut beliau, yang bermaksud para sahabat akan bercakap dengan suara yang rendah, yakni sopan ketika baginda SAW bertutur, serta tidak menajamkan pandangan mereka atau merenung dengan tajam kerana menghormati Rasulullah SAW. Imam An-Nawawi berkata dalam kitab Majmu', seorang murid hendaklah melihat gurunya dengan pandangan hormat. Hendaklah dia meyakini keahlian gurunya berbanding yang lain. Yang demikian itu akan menjadikan seorang murid dapat mengambil banyak manfaat daripadanya dan dapat memberi kesan dalam hati terhadap apa yang didengari daripada guru tersebut. Justru itu, saudara muslimin, jelaslah kepada kita bahawa adab ketika menuntut ilmu akan mewujudkan hubungan harmoni antara guru dan murid. Nilai ini sudah pasti dapat melahirkan generasi pelajar yang beretika dan bersahsiah tinggi bagi melahirkan insan cemerlang serta memenuhi keperluan semasa. Antara cabaran-cabaran yang terpaksa dihadapi seorang guru masa kini adalah hilangnya hormat dan adab murid pada seorang guru. Jika nilai hormat kepada guru kian pudar, kita bimbang hilangnya keberkatan dalam menuntut ilmu. Sidang jemaat sekalian, marilah kita saling berganding bahu membantu guru untuk memastikan anak-anak kita memiliki adab dalam menuntut ilmu. Daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yujilla kabirana wa ya'rif li'alimina." Bukanlah termasuk golongan kita orang yang tidak menyayangi yang muda, tidak menghormati yang tua, dan tidak mengetahui kemuliaan ulama kita. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ma'asyiral muslimin, mengakhiri khutbah, mimbar menyuruh kepada seluruh umat Islam supaya memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut. Pertama, meyakini bahawa menuntut ilmu merupakan satu kewajipan ke atas setiap individu. Kedua, meyakini bahawa menghormati guru merupakan satu amalan yang mulia, khususnya untuk memperolehi keberkatan dalam menuntut ilmu. Dan yang ketiga, memahami bahawa peranan melahirkan anak yang baik lagi cerdik adalah tanggungjawab bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah adalah beserta orang-orang yang berusaha membaiki amalannya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah ala alaihi wa ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtidanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanihi.
صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى ربكم حق تقاته واعملوا بطاعته ومرضاته، ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال عليما حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد البشير النذير والسراج المنير، وارض اللهم عن آله وصحابته أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. Muslimin yang dirahmati Allah, Khatib ingin menarik sedikit perhatian sidang jemaah sekalian dan seluruh masyarakat agar kita sentiasa menjaga kesehatan diri dan ahli keluarga kita berikutan dengan keadaan cuaca yang tidak menentu pada kebelakangan ini. Saudara, keadaan cuaca yang panas terik berisiko menyebabkan strok hawa yang boleh mengundang maut. Pastikan supaya kita minum air masak yang banyak, yang secukupnya, dan tidak terdedah terlalu lama di bawah panas matahari. Ibu bapa juga perlu memastikan anak-anak masing-masing berada dalam keadaan yang baik dan segera mendapatkan perawatan jika terdapat gejala-gejala strok hawa seperti suhu badan yang melebihi 40 derajat Celcius, tiada peluh, sawan, dan apa-apa jua keadaan yang luar biasa. Tuan-tuan, pemakaian pelitup muka juga sangat digalakkan dalam keadaan menularnya penyakit berjangkit seperti demam dan lain-lain lagi. Dan sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampunkan segala dosa kita dan memelihara kita dari sebarang bala bencana yang datang sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala atas kemungkaran dan kemaksiatan yang berlaku di atas dunia. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih wahfaz a'immatana wa ulama'ana wa wuzara'ana wa ulata umurina. Allahumma waffiqhum lima fihi 'izzu dinik wa nasru syari'atik. Allahumma ij'alhum hudatan muhtadin salihin muslihin washmal Allahumma bi'inayatika wa taufiqika 'ala sahibil jalalah. Ketua Duli yang Maha Mulia dari Paduka Baginda Ida Pertuan Agung ke-16 Asuhan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Syah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Syah Al-Musta'in Billah, wa kadzalika sahibil faqamah wali terutama Tunda Tersebut Utama Ahmad Uzi bin Haji Abdul Razak yang di Pertua Negeri Pulau Pinang. Allahumma dafa' 'anna al-bala' wal waba' wal ghala' wal riya' wal riba wal zina wal zalazil wal mihana wa su'al fitan ma wahara minha wa ma batan عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.